Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana berkunjung ke channel saya. Saya Cikgu Irin binti Bakri, mengajar di SM Lokyu Kota Kinabalu. Untuk video kali ini, Cikgu akan berkongsi berkaitan dengan tajuk tingkatan 5, iaitu modul 1, analisis dan tafsiran penyata kewangan dalam membuat keputusan. Jom kita mulakan. Ini adalah modul 1 tingkatan 5 bagi tingkatan 5, iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Ini ialah siri 1. Standard pembelajaran pada siri 1 ialah menerangkan tujuan analisis penyata kewangan, dan yang kedua menerangkan jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. So, kita ada 2 standard pembelajaran untuk video kali ini bagi siri 1. Kita lihat standard pembelajaran yang pertama, iaitu menerangkan tujuan analisis penyata kewangan. So, kita tengok apa tujuan analisis penyata kewangan. Analisis penyata kewangan bertujuan untuk membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan membuat keputusan kewangan perniagaan. Maksudnya di sini, dengan adanya membuat analisis penyata kewangan, pihak pengurusan dapat menilai prestasi perniagaan dan boleh membuat keputusan berkaitan dengan kewangan perniagaan. Tujuan yang kedua pula ialah membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit atau pembiayaan. Tujuan yang kedua ini membawa maksud bahawa jika kita ingin membuat hutang atau kita ingin meminjam, dengan adanya analisis penyata kewangan, pihak luar dapat membuat keputusan sama ada ingin memberi kemudahan kredit kepada perniagaan kita atau tidak. Okey. Tujuan analisis penyata kewangan yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaburan. Dengan adanya analisis penyata kewangan, pihak pelabur yang ingin melabur ke dalam syarikat kita atau perniagaan boleh menggunakan analisis penyata kewangan sebagai alat untuk mengukur seterusnya membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan mereka. Seterusnya kita lihat jenis nisbah dalam analisis penyata kewangan. Nisbah keberuntungan, nisbah kecairan, dan nisbah kecekapan. Kita ada 3 nisbah kewangan. Okay? Nisbah keberuntungan, kecairan, dan kecekapan. Okay? So, kita lihat nisbah yang pertama tadi, nisbah keberuntungan. Di dalam nisbah keberuntungan ini ialah satu kayu pengukur untuk kita melihat kemampuan sesebuah perniagaan itu memperoleh keuntungan. Okey. Kita ada 4 nisbah keberuntungan. Yang pertama ialah peratus untung kasar atas kos jualan atau tokokan. Kedua, peratus untung kasar atas jualan atau margin untung kasar. Ketiga, peratus untung bersih atas jualan atau margin untung bersih. Keempat, ulangan atas modal. Kita pergi ke nisbah yang kedua pula, iaitu nisbah kecairan. Di dalam nisbah kecairan ini, kita dapat mengukur keupayaan perniagaan untuk membuat pelbagai jenis pembayaran kepada pihak luar. So, melalui nisbah kecairan, kita boleh lihat kemampuan perniagaan itu untuk membayar hutang kepada pihak luar.
Kita ada dua nisbah kecairan. Yang pertama ialah nisbah semasa dan yang kedua ialah nisbah ujian asid. Next, kita pergi nisbah yang ketiga, yaitu nisbah kecekapan. Dalam nisbah kecekapan, kita mengukur keupayaan perniagaan dalam mengurus inventory. Kita mau tengok sama ada cekap atau tidak cekap perniagaan itu mengurus inventorinya. Dan yang kedua, kita mengukur keupayaan perniagaan dalam mengutip hutang dan membayar hutang. Dalam nisbah kecekapan kita ada 3, yaitu yang pertama ialah kadar pusing ganti inventory, yang kedua ialah tempoh kutipan hutang, dan yang ketiga ialah tempoh pembayaran hutang. Itulah tadi jenis nisbah yang terdapat dalam analisis penyata kewangan. Kita ada 3 analisis nisbah, yaitu yang pertama ialah nisbah keberuntungan, yang kedua ialah nisbah kecairan, dan yang ketiga ialah nisbah kecekapan. Berjumpa lagi kita dalam video yang seterusnya, yaitu siri yang kedua. Pastikan murid-murid subscribe atau menekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi daripada channel Cikgu Irmi. Berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.